Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama saya Cikgu Khairil Hafiz. Dan hari ini saya akan sambung tajuk garis dan satah dalam 3 dimensi, tingkatan 4. Dalam video yang sebelum ini saya kongsikan tajuk garis dan satah bagi soalan-soalan rutin. Dan hari ini saya akan kongsikan tajuk ini bagi soalan bukan rutin dan soalan kebat. Dan dalam video kali ini juga saya selitkan teknik menjawab soalan SPM tahun 2019. Mari kita lihat soalan yang pertama. Rajah menunjukkan model sebuah kemah. Titik M dan N ialah titik tengah bagi garis PQ dan SR. Diberi PU dan QU sama dengan 2 meter. Hitung sudut di antara satah PQV dengan satah PQRS. Teknik yang saya gunakan masih lagi sama seperti dalam teknik yang saya gunakan dalam video sebelum ini, iaitu bulat-bulat pangkah-pangkah. Jadi satah yang pertama PQV saya akan bulatkan. So saya bulat P, Q dan V. Bezanya soalan ini dengan soalan pada sebelum ini. Soalan ini PQV tidak dilukis segitiga. Walaupun sebenarnya hubungan di antara PQV ialah segitiga. Maka kita turut kena bulatkan huruf lain yang berada di atas segitiga PQV walaupun ianya tidak dilukis. Dan dalam kes ini, titik M juga berada di atas segitiga. Maka M juga turut kena bulat. Satah yang kedua PQRS pula kita perlu pangkah. Jadi kita pangkah P, Q, R dan S. Dan seperti tadi juga PQRS ialah satah yang membentuk segi 4 tepat. Maka titik M dan N yang berada di atas segi 4 itu juga perlu dipangkah. So kita pangkah M, kita pangkah N. So sekarang bucu yang kita bulat sahaja ialah bucu V. Manakala bulat pangkah terdapat 3 iaitu P, M dan Q. Dan secara jelas paling dekat dengan V ialah titik M. Titik yang tengah-tengah betul dengan V. Manakala pangkah juga terdapat 3 bucu yang kita pangkah, 3 huruf yang kita pangkah iaitu S, N, R. Kita akan pilih yang terdekat dengan V dan jawapan dia ialah N. Maka jawapan untuk sudutnya ialah VMN. Ini tiga rumus yang kita kena ketahui seperti mana video sebelum ini, iaitu sin, cos, tan. Saya bina segitiga. Macam hari itu juga, segitiga ini adalah segitiga yang saya selaraskan. Sama aja. Saya letak V-nya di atas. V saya letak di puncak segitiga. Saya mula berpusing mengikut arah jam. Jadi M letak di hujung kanan, manakala N berada di bawah V. VM ialah hypotenuse, VN ialah tentang, NM ialah sisi sebelah. Kita cari tinggi, kita cari V, kita cuba cari sekarang NM. NM nilainya ialah 5 meter. Manakala VN di sini tidak ada nilai, tapi kita boleh hitung menggunakan teorem Pythagoras. Dengan mengambil 2 meter kuasa 2 tolak 1.5 kuasa 2 iaitu panjang NR. Dan kita selesaikan, kita dapat 1.32 meter bagi ketinggian VN di sini. Jadi kita ada nilai tentang, kita ada nilai sebelah. Sekali lagi kita akan guna tan. Tan negatif 1, 1.32/5. Dan jawapannya ialah 14.79. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua. Soalan ini berbeza daripada soalan-soalan sebelum ini. Di mana bezanya? Jika sudut antara papan gelongsor dan tanah mengufuk melebihi 60 darjah, maka papan gelongsor ini dikira sebagai tidak selamat. Hitung sudut tersebut dan nyatakan sama ada ianya selamat atau tidak. Dalam soalan ini, jika kita ingin menggunakan kaedah bulat-bulat pangkah-pangkah, pelajar yang kurang memahami tajuk ini akan sangkut di situ.
tersangkut seketika. Kenapa? Kerana di dalam soalan tidak dinyatakan satah yang huruf-huruf besar seperti sebelum ini. So macam mana nak guna kaedah bulat-bulat pangkah-pangkah ini? Okey, kita kena cari perkataan antara. Jika sudut antara papan gelonsor, maka perkara satah pertama yang disebut ialah papan gelonsor. Jadi papan gelonsor akan dibulatkan. Jadi ini papan gelonsor. Semua huruf besar di atas papan gelonsor kita bulatkan, iaitu kita ada huruf W, Q, T dan Z. Manakala satah yang kedua ialah satah tanah mengufuk, kita pangkah. Jadi ini kawasan bawah ni adalah kawasan tanah mengufuk. Jadi semua titik pada tanah mengufuk kita bulat, kita pangkah. Sebagai contoh Y, S, T, Z, R, X. So 6 huruf ni kita pangkah. So sekarang apa bucu ataupun apa huruf besar yang kita bulat saja? Kita ada dua, iaitu Q dan W. Yang mana kita nak pilih? Kita pilih dua-dua, Q, W. Q di atas, W di bawah. Bulat pangkah ada dua, iaitu T dan Z. Macam mana kita nak pilih ni? Ingat lagi syaratnya ialah paling hampir. Maka kita akan pilih bulat pangkah yang paling hampir dengan Q ialah T. Manakala bulat pangkah yang paling hampir dengan W ialah Z. So masing-masing mempunyai pasangan masing-masing. Begitu juga pangkah yang paling hampir dengan Q ialah di sini S. Manakala pangkah yang paling hampir dengan W ialah Y. Jadi kita akan dapat dua jawapan dan kedua-dua jawapan ialah benar. Kamu tulis salah satu pun dapat markah penuh, tulis kedua-dua pun markah penuh. Tapi apabila ingin menghitung sudut, kamu hanya perlu hitung satu sudut sahaja, sebab kedua-duanya membawa nilai yang sama. Saya ambil sebagai contoh, saya ambil sudut yang pertama. Q terletak di atas, pusing mengikut arah jam. Di hujung kanan ialah T, di bawah Q adalah S. QT ialah hypotenuse, QS tentang, manakala ST adalah sebelah. Okey, saya cuba cari nilai ST. Jelas di sini ST bernilai 1.35 meter. Manakala SQ tidak dinyatakan, tapi diberi panjang papan gelonsor iaitu 2.4 meter sebagai hypotenuse. Maka saya ada nilai sebelah dan hypotenuse. Rumus yang saya perlu guna ialah cos. Jadi cos negatif 1.35 per 2.4. Dan jawapannya ialah 55.77. Okey, 3 markah. Untuk mendapat markah yang terakhir, markah yang keempat. Soalan ini meminta kita untuk menyatakan sama ada selamat atau tidak papan gelonsor ini. Dan telah dinyatakan dalam soalan, sekiranya melebihi 60 darjah, maka papan gelonsor ini dikira sebagai tidak selamat. Tetapi pengiraan kita menunjukkan sudut papan gelonsor ini ialah 55.77, iaitu kurang daripada 60. Maka kita boleh classify, kita boleh tentukan bahawa papan gelonsor ini kurang daripada 60 darjah dan ianya adalah selamat. Kita tulis perkataan selamat, kita akan dapat lagi satu markah sebagai menjawab soalan selamat atau tidak. Jika diminta alasan, kamu boleh nyatakan kerana kurang daripada 60.